सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन। Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'uzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Para penonton yang saya kasihi, di mana saja anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya doakan semoga anda semua senantiasa berada di dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan saya harapkan apa juga topik-topik yang pernah kita bincangkan sebelum ini dalam episod-episod yang lalu dapat sedikit sebanyak menambahkan ilmu kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan dapat diamalkan di dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini saya akan berkongsi satu lagi topik yang sangat penting untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita. Seperti mana kita ketahui bahawa di antara banyak tugas-tugas yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu tugas yang juga diamanahkan oleh Allah taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa yu'allimuhumul kitab. Ini lagi satu tugas yang diberikan oleh Allah taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud dan mengajarkan mereka kitab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam surah Al-Bayyinah ayat 3 dan 4, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Yang bermaksud seorang rasul dari Allah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang rasul, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang membacakan lembaran-lembaran suci yang di dalamnya ada perintah-perintah abadi. Jadi sesuai ayat yang pertama saya bacakan tadi, di mana Allah Ta'ala berfirman, salah satu tugas Rasulullah SAW adalah wa yu'allimuhumul kitab. Kemudian dalam ayat yang berikut yang saya tilawatkan tadi, bahawa seorang Rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran suci yang di dalamnya ada perintah-perintah abadi. Jadi di sini memberitahukan kepada kita bahawa kitab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW nanti kepada umat manusia bukan merupakan kitab yang sembarangan. Ianya merupakan kitab yang mengandungi perintah-perintah, yang mengandungi peraturan-peraturan, yang mengandungi khabar suka dan mengandungi peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sebarang kitab, ya, bukan seperti kitab-kitab lain yang kita baca, tidak. Tetapi satu kitab yang sangat khusus, satu kitab yang sangat sempurna yang diturunkan oleh Allah taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah taala mengamanahkan supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kitab ini kepada umat manusia.
Di mana seperti mana saya katakan tadi, satu kitab yang mengandungi peraturan, satu kitab yang mengandungi perintah, satu kitab yang mengandungi peringatan, satu kitab yang mengandungi khabar suka daripada Allah Ta'ala untuk umat manusia. Nah, apakah kitab itu? Seperti mana saya katakan tadi, bukan sebarang kitab, bukan seperti kitab-kitab lain yang banyak kita baca. Ianya adalah Quran. Yang mengenainya Allah Ta'ala sendiri telah berfirman kepada umat manusia, zalikal kitabula raiba fihi. Bahawa kitab ini, kitab yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala, kitab ini bukan saja diwahyukan di dalam Al-Quran ini, tidak, tetapi kewujudannya, kedatangannya nanti, turunnya kitab ini iaitu Al-Quran ini telah dikhabar gaibkan oleh Allah Ta'ala di dalam kitab-kitab terdahulu. Dan Allah Ta'ala sendiri memberitahukan bahawa di dalam kitab ini tidak ada satu pun bentuk keraguan yang terdapat di dalamnya. Sebuah kitab yang mengenai turunnya, Allah Ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Yang tadi Allah Ta'ala berfirman bahawa kitab ini tidak ada keraguan apa bentuk sekalipun. Tidak ada di dalamnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman bahawa dan dia menurunkan Quran ini yang merupakan syifa ataupun yang merupakan penyembuh dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi di dalam kitab ini iaitu Al-Quran ini, di mana di dalamnya tidak ada keraguan, di dalamnya juga mengandungi penyembuh, solution, jalan penyelesaian bagi semua masalah-masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Baik masalah itu dari segi agama maupun masalah dari segi dunia. Semuanya. Kalau kita betul-betul mengikuti segala peraturan-peraturan dan perintah-perintah Allah Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran, maka kita akan dapat keluar daripada semua masalah-masalah. Dia merupakan penyembuh. Dengan kata lain, dia akan merupakan penyelesaian daripada segala penyakit-penyakit, baik penyakit rohani maupun penyakit jasmani. Dan dia merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi, seperti mana saya katakan tadi, bukan sebarang kitab, bukan satu kitab yang biasa, tetapi satu kitab yang penuh dengan peraturan, penuh dengan pelajaran-pelajaran, peringatan, khabar suka oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya tidak ada satu bentuk pun keraguan, yang di dalamnya mengandungi syifa atau penyembuh ataupun jalan penyelesaian bagi semua masalah-masalah yang dihadapi oleh umat manusia dan merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi tidak seperti kitab-kitab lain, pemeliharaan keaslian Al-Quran telah diambil tanggungjawabnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-10, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Bahawa sesungguhnya kamilah, iaitu Allah Ta'ala, telah menurunkan Al-Quran. Kamilah yang menurunkannya dan kamilah yang akan memelihara dan menjaganya. Jadi keaslian, keautentikan Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada tangan manusia pun yang mampu atau yang dapat merubah, jangankan satu ayat, jangankan satu huruf, malah satu titik daripada Al-Quran pun tidak ada manusia yang dapat mengubahnya atau dapat menukarnya. Tidak ada. Kerana keasliannya, pemeliharaannya, Allah Ta'ala sendiri mengambil tanggungjawab itu. Bahawa dia yang menurunkan dan dia sendiri yang akan menjaga keaslian, keutuhan, isi kandungan Al-Quran itu. Jadi, dustalah seseorang itu, pembohonglah seseorang itu yang mengatakan bahawa ada manusia lain boleh mengubah ayat-ayat Al-Quran. Na'udzubillah, tidak ada seperti itu. Pemikiran seperti itu haruslah kita buang jauh-jauh. Kerana kalau kita mempercayai bahawa ada orang yang mampu menukar ayat suci Al-Quran, maka dia tidak percaya dengan
janji Allah Subhanahu Wa Taala ini, di mana Allah Taala sendiri berjanji dan berfirman bahawa inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran ini, dan kamilah penjagaan keaslian Al-Quran itu adalah merupakan tanggungjawab kami, itu tanggungjawab Allah Taala. Jadi sekali lagi saya tekankan, dustalah orang itu yang mengatakan ada manusia ataupun ada orang lain yang boleh menukar ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan keyakinan seperti itu ataupun dengan kepercayaan seperti itu, seolah-olah dia tidak percaya dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, di mana dia berjanji, dia berfirman bahawa dia yang menurunkan Al-Quran dan dia sendiri yang akan menjaga keaslian Al-Quran. Untuk apa Al-Quran ini diturunkan? Kadang-kadang kita bertanya, dah banyak kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan, kenapa perlu datang lagi Al-Quran? Kenapa perlu diturunkan Al-Quran lagi? Untuk apa Al-Quran itu diturunkan? Apakah untuk mengongkong kehidupan seseorang? Ini kadang-kadang, pemikiran seperti ini kadang-kadang terfikir oleh beberapa orang, setengah orang. Dia mengatakan bahawa Al-Quran, ataupun dia menganggap Al-Quran ini mengongkong kehidupan ataupun kebebasan kehidupan mereka dengan adanya peraturan-peraturan di dalamnya. Ada sesetengah umat manusia, dan sangat disedihkan dan sangat disayangkan, ada juga orang-orang yang menamakan diri mereka sebagai Islam menganggap bahawa Al-Quran ini merupakan satu halangan bagi mereka menjalani hidup yang penuh dengan kebebasan. Jadi mereka menganggap bahawa Al-Quran ini merupakan satu halangan bagi mereka menjalani kehidupan mereka, yang apa yang mereka suka mereka nak buat. Tetapi dengan adanya Al-Quran ini, seolah-olah hidup mereka itu dikongkong. Jadi kadang-kadang orang-orang bertanya bahawa apa perlunya datangnya Al-Quran ini, dan pemikiran seperti itu, pemikiran yang mengatakan bahawa Al-Quran ini merupakan satu alat di mana Allah Ta'ala mengongkong kehidupan seseorang, itu adalah merupakan satu pemikiran yang salah, yang harus kita buang jauh-jauh dari pemikiran kita. Sebaliknya, dengan adanya peraturan-peraturan ini memperlihatkan kepada kita semua betapa Allah Ta'ala itu sangat sayang kepada kita. Allah Ta'ala itu cinta kepada apa yang telah diciptakannya, di mana sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai ciptaannya, Allah Taala itu sangat menyayangi kita. Dia tidak mahu melihat kita itu tenggelam di dalam kerosakan, tenggelam dalam kemusnahan. Sebab itulah Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran yang mengandungi peraturan-peraturan, tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita dari menjalani satu kehidupan yang penuh dengan kerosakan, satu kehidupan yang penuh dengan kemusnahan, dan akhirnya membawa satu kehidupan kepada kehancuran. Jadi tujuan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran ini yang mengandungi peraturan-peraturan, yang mengandungi khabar suka, yang mengandungi peringatan daripada Allah Ta'ala, adalah supaya dia menyelamatkan kita daripada menjalani satu kehidupan yang penuh dengan kerosakan, yang akhirnya akan memusnahkan dan menghancurkan kehidupan seseorang itu. Dan bukan itu saja, bukan sekadar menghancurkan dan memusnahkan kehidupan seseorang itu, malah dengan kita menolak peraturan-peraturan ataupun dengan kita tidak mengikuti peraturan-peraturan yang terdapat di dalam Al-Quran itu, bukan saja kita menghancurkan dan memusnahkan diri kita, malah seseorang itu memusnahkan kehidupan keluarganya dan masyarakat di sekelilingnya. Jadi begitu besar sekali akibat ataupun natijah daripada kita menolak melaksanakan peraturan-peraturan yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi saya ulang sekali lagi, diturunkannya Al-Quran ini oleh Allah Ta'ala melalui Rasulullah SAW kepada kita semua adalah supaya kita dapat menjalani kehidupan kita dengan penuh peraturan,
dengan kita menjalani kehidupan kita itu dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, maka kita akan terselamat daripada satu kehidupan yang boleh menghancurkan dan memusnahkan bukan saja diri kita, malah anak keturunan kita dan society kita. Saya mengambil beberapa contoh di sini supaya kita nampak jelas kepada kita bahawa memang peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, yang telah dibuat oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran itu, kalau kita menolaknya, maka kita akan musnah kehidupan kita. Tetapi kalau kita mengikuti peraturan-peraturan itu, perintah-perintah itu, maka kita akan dapat meraih satu kehidupan yang penuh dengan kasih sayang. Seperti mana saya katakan tadi, saya akan mengambil beberapa contoh peraturan yang berbentuk larangan. Allah Ta'ala melarang kita melakukan perkara ini, perkara ini, perkara ini. Yang pertama, Allah Ta'ala melarang kita dari minum minuman keras. Seperti mana kita tahu bahawa orang-orang yang menolak larangan ini, ataupun orang-orang yang tidak mahu mengikuti larangan ini dan dia melanggar larangan ini, maka dia dengan mengambil minuman keras itu, seseorang itu akan kehidupannya akan menuju kehancuran. Di mana kita tahu orang-orang yang mengambil minuman keras ini, dia akan hilang pertimbangannya. Dia tidak berfikir lagi dengan secara waras. Dia tidak ada pertimbangan lagi, dan akibat serta natijah daripada mengambil minuman keras itu, natijah buruknya bukan saja memusnahkan orang itu sendiri, malah ianya memusnahkan orang lain. Seperti mana kita lihat sekarang ini, di mana peraturan kerajaan Malaysia sendiri melarang kita orang-orang mengambil minuman keras. Kemudian dah ambil minuman keras itu, dia memandu, dan dia bukan saja memusnahkan diri dia, malah dia memusnahkan orang lain juga. Dia menghancurkan orang lain juga. Dia mendatangkan kemudaratan kepada orang lain juga dengan melanggar orang itu. Sehingga kan kadang-kadang ada kes yang membawa kematian kepada orang yang dilanggar itu. Jadi inilah natijahnya apabila kita tidak mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Contoh tadi saya dah ambil, satu adalah larangan Allah Ta'ala mengambil minuman keras. Akibatnya bukan sahaja orang yang mengambil minuman keras itu musnah, malah dia memusnahkan kehidupan orang lain juga. Kemudian Allah Ta'ala juga melarang kita dari bermain judi. Perjudian Allah Ta'ala melarang. Kita dah tahu apa akibat buruknya daripada seseorang itu bermain judi ataupun melakukan perbuatan perjudian ini. Kalau dia dah tak ada duit, dia boleh merompak untuk semata-mata untuk bermain judi. Jadi berbalik kepada tadi, dia bukan memusnahkan diri dia saja, malah dia juga memusnahkan diri orang lain. Kemudian larangan melakukan perbuatan lagau ataupun sia-sia. Ini sangat luas ya, perbuatan lagau dan sia-sia ini sangat luas. Saya ambil contoh saja, ianya termasuk jugalah perkara rokok ini. Menghisap rokok ini. Kita tahu dari segi kesihatan, rokok memudaratkan diri orang yang mengambil rokok itu dan juga memudaratkan diri orang lain. Orang-orang di sekelilingnya pun akan mendapat penyakit dengan menyedut asap rokok itu tadi. Jadi ini larangan-larangan ini jangan dianggap remeh. Jangan dianggap kecil. Larangan-larangan ini semua Allah Ta'ala ataupun peraturan-peraturan ini semua Allah Ta'ala buat supaya dia menyelamatkan diri kita daripada mendapat satu kehidupan yang akhirnya akan membawa kemusnahan kepada diri seseorang itu, kepada bukan saja dirinya, malah kepada anak keturunannya dan kepada society ataupun masyarakat di sekelilingnya. Kemudian larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mengambil riba dan rasuah. Melarang menyebarkan fitnah, mengata orang di belakang seseorang atau mengumpat. Peraturan-peraturan yang bersifat larangan ini, apabila seseorang itu melakukannya, ianya bukan saja seperti mana saya katakan tadi, merosakkan, menghancurkan dan memusnahkan diri orang itu, malah dia memusnahkan kehidupan anak keturunan orang itu, begitu juga society dan masyarakat di sekelilingnya. Jadi lihat akibat ataupun natijah buruk
yang akan timbul apabila seseorang itu melanggar peraturan-peraturan yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, sebuah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan, yang merupakan sebuah kitab apabila kita benar-benar mengikutinya, kita akan meraih penyembuhan ataupun jalan keluar daripada segala masalah-masalah kita. Sebuah kitab yang keasliannya dijanji oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Dia sendiri yang akan bertanggungjawab, mengambil tanggungjawab itu untuk memelihara keaslian isi kandungan Al-Quran itu. Jadi rugilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian kepada mereka yang tidak mahu mengikuti peraturan-peraturan yang terdapat di dalam Al-Quran. Kalau tadi kita dah mendengar berkenaan dengan peraturan-peraturan yang merupakan larangan, yang berbentuk larangan, sekarang kita melihat bagaimana apabila peraturan-peraturan di mana Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk melaksanakannya. Kalau kita melaksanakan peraturan-peraturan yang baik ini, maka kita akan dapat satu society ataupun satu masyarakat atau satu keluarga ataupun satu kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan harmoni, damai, aman dan selamat. Di antara perintah-perintah dan peraturan-peraturan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua supaya kita mendirikan solat, membayar zakat, menjauhi syirik, menghormati ibu bapa, membantu anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Pokoknya segala perkara-perkara yang baik. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita bekerjasama berkenaan dengan perkara-perkara yang baik dan takwa, maka kita akan dapat meraih satu kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan harmoni, aman, damai dan selamat. Kalau tadi kita mendengar apabila kita melanggar peraturan-peraturan ataupun larangan Allah Ta'ala, kita akan mendapatkan satu kehidupan yang penuh dengan kehancuran. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga seperti mana saya katakan tadi, Al-Quran ini merupakan sebuah kitab yang merupakan kitab di mana kita dapat mencari jalan keluar daripada masalah-masalah kita apabila kita melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala, di antaranya mendirikan solat, membayar zakat. Ini semua merupakan kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan dalam kehidupan kita, yang natijah daripada amalan-amalan yang penuh dengan kebaikan ataupun yang mendatangkan kebaikan itu bukan saja untuk diri seseorang itu, malah untuk keluarganya dan society serta masyarakat di sekelilingnya. Itu di antaranya adalah solat, membayar zakat, menjauhi syirik, menghormati ibu bapa, membantu anak-anak yatim, orang-orang miskin. Pokoknya seperti mana saya katakan tadi, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bekerjasama dalam hal-hal yang baik dan hal-hal yang penuh dengan ketakwaan, maka kehidupan orang seperti itu akan membawa kepada keharmonian, penuh dengan kasih sayang, keamanan dan keselamatan. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah berfirman, allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang telah kami beri kitab kepada mereka dan mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya, mereka inilah orang-orang yang pada hakikatnya beriman kepadanya. Untuk beriman kepada kitab itu, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, tidak mahu mengamalkan peraturan-peraturan dan perintah-perintah yang terdapat di dalamnya, maka mereka itulah yang rugi. Jadi kita pilih, apakah kita mahu menjadi orang-orang yang mendapat kasih sayang daripada Allah Ta'ala, ataupun kita mahu mendapat satu kerugian di dalam kehidupan kita. Tanya diri kita. Kalau kita mahu kehidupan kita ini bererti, maka kita amalkan apa yang peraturan-peraturan, apa juga yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan kalau kita tidak mahu meraih satu kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan harmoni, maka kita melanggar peraturan-peraturan itu, dan natijah daripada pelanggaran itu akan membuatkan kita menjadi orang-orang yang rugi. Nah, di dalam ayat yang baru saya bacakan tadi di hadapan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, yang dalam surah Al-Baqarah ayat 122 itu, di mana perkataan yatlunahu haqqa tilawatihi.
Mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Perkataan ini harus kita perhatikan. Apakah ianya sekadar membaca dengan talafuz yang betul dan dengan ihrab serta panjang pendeknya yang betul? Apakah itu maksudnya? Tidak. Malah lebih daripada itu. Pengertiannya sangat luas. Di mana yatlu nahu haqqa tilawati, bahawa bukan sekadar membaca dengan bacaan ihrab yang betul, dengan panjang pendeknya yang betul, dengan talafuznya yang betul, tetapi ianya mempunyai satu pengertian yang sangat luas. Bahawa hendaklah kita, di samping membaca Al-Quran dengan cara yang betul, kita juga dituntut untuk bertadabbur, yakni merenungkan dan berusaha mengamalkannya. Apa-apa yang kita baca, kita merenungkan. Jadi haqqa tilawati itu bukan saja sekadar membaca dengan i'rab panjang pendeknya, dengan talafuznya yang betul, bukan titik di situ, tidak. Tetapi lebih luas lagi, kita hendaklah di samping kita membaca dengan bacaan-bacaan yang betul, dengan i'rab yang betul, dengan panjang pendeknya yang betul, kita juga dituntut untuk merenungkan dan kemudian kita mengamalkan perintah-perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Apakah perintah itu merupakan perintah yang kecil maupun besar, di dalam kehidupan kita inilah maksud daripada yatlunahu haqqa tilawati. Jadi bukan sekadar membaca saja, menilawatkan ayat suci Al-Quran, malah di samping kita membaca, kita juga merenungkan bacaan-bacaan yang kita baca dan kita berusaha untuk menghidupkan ataupun mengamalkan peraturan-peraturan yang kita baca itu di dalam kehidupan kita. Jadi oleh itu, kita jangan pernah merasa puas dengan dapat membaca Al-Quran dengan bacaan tajwid yang betul, dengan makhraj yang betul, dengan talafuz dan panjang pendek yang betul. Memang itu juga dituntut. Saya tidak mengatakan itu tidak perlu, tidak. Itu juga dituntut oleh Allah Ta'ala. Tetapi lebih daripada itu diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada kita semua, bahawa di samping kita membaca dengan bacaan yang betul, kita juga dituntut untuk mengamalkan segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baik yang kecil maupun yang besar. Kita amalkan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita mengenepikan apa juga bentuk peraturan-peraturan dan larangan-larangan yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi kita sebagai orang yang beriman, jangan pernah menganggap kecil atau jangan pernah kita menganggap remeh apapun peraturan-peraturan yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk Al-Quran ini. Jadi Hazrat Masih Maud alaihissalam pun menasihatkan kepada kita semua berkenaan dengan orang-orang yang menganggap ataupun berkenaan dengan orang-orang yang memilih-milih peraturan ini kita ikut, ini kecil kita tak payah ikut. Tidak. Itu semua merupakan peraturan-peraturan yang mesti kita ikut. Sebab itulah Hazrat Masih Maud alaihissalam menuliskan di dalam salah satu tulisan beliau, terjemahannya barangkali seperti ini, bahawa di dalam Al-Quran ini terdapat 700 perintah, 700 peraturan-peraturan. Solat, zakat, kemudian membantu orang-orang miskin, anak yatim, kemudian menghormati ibu bapa. Ini semua peraturan-peraturan yang Allah Subhanahu Wa Taala terangkan dalam Al-Quran, dan bentuk-bentuk seperti ini ataupun peraturan dan perintah-perintah seperti ini ada 700 buah di dalam Al-Quran. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahawa kalau saja seseorang itu tidak mengamalkan satu saja daripada 700 ataupun meninggalkan satu saja daripada 700 peraturan-peraturan yang terdapat di dalam Al-Quran, seolah-olah orang itu telah menutup pintu keselamatan atau pintu najat bagi dirinya dengan tangannya sendiri. Lihat ya. Bukan Allah Ta'ala yang menutup pintu keselamatan bagi kita, tidak. Tetapi kita dengan tidak mengamalkan satu saja peraturan yang Allah Ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran, seolah-olah kita telah menutup pintu keselamatan ataupun pintu najat bagi diri kita dengan tangan kita sendiri.
Oleh kerana itu, jangan pernah kita meninggalkan ataupun mengenepikan apa juga bentuk peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim. Sebab itulah Al-Quran ini bukan sekadar kita membacanya saja atau menilawatkannya, malah hendaklah kita juga bertadabur, merenungkan dan berusaha untuk mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Dan kalau ada yang sedang membaca Al-Quran ataupun yang sedang menilawatkan ayat-ayat suci Al-Quran, kita yang sedang mendengar ini berkewajipan untuk mendengar dengan senyap. Kadang-kadang kita melihat dalam TV ada musabaqah tilawatil Al-Quran, ada orang di depan itu sedang menilawatkan ayat suci Al-Quran, pada penonton yang ada di dalam auditorium itu bercakap antara satu dengan yang lain. Ini melanggar perintah Allah Ta'ala, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 205, wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang bermaksud, dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarlah akan dia serta diamlah supaya kamu dikasihani. Jadi ini juga merupakan satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Apabila Al-Quran itu dibacakan, maka kita yang mendengar itu hendaklah dengar dengan senyap, supaya kita dikasihani, supaya Allah Ta'ala itu menurunkan kasih sayangnya ke atas kita semua. Jadi inilah beberapa ayat dari Al-Quran berkenaan dengan Al-Quran itu sendiri, dan natijah ataupun hasil dan akibat-akibat daripada kita mengikuti dan mengamalkan ajaran-ajaran suci Al-Quran ataupun peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran itu. Jadi beberapa ayat dah saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Selanjutnya ingin saya kongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian nasihat-nasihat Rasulullah SAW ataupun sabda-sabda Rasulullah SAW yang berkaitan dengan Al-Quran ini. Rasulullah SAW bersabda, permisalan orang mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya adalah seperti buah yang rasanya sangat sedap dan berbau harum. Ini permisalan orang mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Membaca dan mengamalkannya, misalnya adalah bagaikan buah yang rasanya bukan sekadar enak dan sedap saja, malah baunya pun sangatlah harum. Ini misal bagi orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Manakala misal bagi mukmin yang tidak membaca Al-Quran tetapi mengamalkan pelajarannya, permisalannya adalah seperti buah kurma yang sedap rasanya tetapi tidak berbau apa-apa. Kita tahu ya, buah kurma itu dia tidak mengeluarkan bau. Memang sedap tetapi tidak ada bau. Tidak ada bau yang harum daripada buah kurma itu. Misal orang-orang yang tidak membaca Al-Quran tetapi sekadar mengamalkan ajaran-ajaran suci Al-Quran, misalnya seperti buah kurma yang tidak mengeluarkan bau. Memang rasanya enak tetapi tidak mengeluarkan bau. Tetapi hendaklah kita mengejar misal yang satu tadi, yang pertama tadi yang Rasulullah SAW sabdakan, bahawa orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, misal orang seperti itu adalah seperti sebiji buah yang sedap rasanya lagi harum baunya. Jadi inilah yang harus kita miliki, bukan sekadar sedap saja rasanya tetapi tidak mengeluarkan bau yang harum, tetapi kita hendak mendapatkan satu buah yang sedap, yang enak rasanya lagi harum baunya. Jadi ini dua misal yang Rasulullah SAW terangkan kepada kita semua. Kemudian Rasulullah SAW lebih lanjut bersabda, barang siapa yang tidak menghafal sedikit pun bahagian daripada Al-Quran, maka keadaannya adalah seperti rumah yang kosong. Kita tahu rumah yang kosong, bagaimana keadaan rumah itu yang lama dah ditinggalkan, di sana sini ada habuk, kotoran dan sebagainya. Rumah itu tak sedap mata memandangnya. Jadi kita jangan menjadi seperti rumah yang kosong. Kalau kita tidak mengingat dan menghafal satu ayat sekalipun. Sebaliknya kita hendaklah berusaha sedapat mungkin untuk menghafal walaupun sedikit,
tetapi kita berusaha untuk menghafalnya, nanti insya-Allah dari sedikit itu akan timbul kecintaan untuk kita terus menghafal Al-Quran. Akhirnya kita akan dapat menghafal lebih banyak lagi ayat-ayat suci yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Selanjutnya satu hadis lagi yang agak panjang, saya bacakan terjemahannya saja, yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud, di mana beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Oleh itu, hadaplah hidangan Allah ini sepuas hati kamu. Al-Quran ini adalah tali Allah yang sangat kuat dan cahaya yang terang dan obat yang mujarab. Pengawal bagi orang yang berpegang dengannya, penyelamat bagi orang yang mengikutnya. Sesiapa yang tersesat akan dipandunya, sesiapa yang menyimpang akan dibetulkan. Keajaibannya tiada henti, keagungan dan kemanisan bacaannya tidak akan terjejas, walau sekerap mana sekalipun diulang. Jadi walau banyak kali kita ulang baca ayat-ayat suci Al-Quran ini, kemanisannya tidak akan pernah berkurang, keagungannya tidak akan pernah berkurang. Bacalah kerana Allah, kerana ia akan memberikan kamu ganjaran. Jika kamu membacanya setiap satu huruf, 10 ganjarannya. Saya tidak katakan alif lam mim sebagai satu huruf, tetapi alif satu huruf dan lam satu huruf dan mim satu huruf. Jadi lihat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, betapa besarnya ganjaran yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Satu huruf yang kita baca, maka kita akan dapat 10 kali ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan Al-Quran ini. Kemudian Hazrat Masih Maud SAW bersabda dalam syair beliau menuliskan, Kamar hai chan aurong ka hamara chan Quran hai, yakni bulan purnama adalah, ini bulan purnama itu bulan penuh, adalah merupakan bulan bagi orang-orang lain. Kerana bulan purnama itu mengeluarkan cahaya yang boleh memberikan petunjuk jalan kepada orang-orang di dalam kegelapan. Tetapi itu bagi orang-orang di luar sana. Tetapi bagi kita, Hazrat Masih Maud SAW bersabda, Hamara chan Quran hai, tetapi bulan bagi kami adalah Quran. Jadi Quran itu merupakan cahaya yang memberikan petunjuk bagi kita di dalam kegelapan supaya kita tidak tersesat. Jadi dengan mengamalkan pelajaran-pelajaran suci Al-Quran, dengan mengamalkan peraturan-peraturan yang terdapat di dalam Al-Quran, maka seseorang itu tidak pernah akan tersesat di jalannya. Al-Quran Syarif adalah himpunan hikmah dan perkara-perkara yang ma'ruf, dan di dalamnya tidak ada sedikit pun perkara-perkara yang sia-sia. Ia sendiri menjelaskan setiap perkara dan persiapan kepada setiap jenis keperluan terdapat di dalamnya. Jadi sangat besar ya manfaat yang akan dapat kita perolehi apabila kita mengamalkan pelajaran-pelajaran, peraturan-peraturan dan perintah-perintah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian lebih lanjut lagi, Hazrat Masih Maud SAW bersabda, kamu bacalah Quran dengan penuh penghayatan dan cintailah ia dengan sungguh-sungguh. Begitu cinta di mana kamu tidak pernah cintakan siapa pun seperti itu, kerana seperti mana Tuhan berfirman kepadaku bahawa al-khairu kulluhu fil Quran. Ini Allah Ta'ala memberitahukan kepada Hazrat Masih Maud SAW bahawa segala kebaikan ada di dalam Al-Quran. Oleh kerana itulah kita sebagai pengikut sejati Rasulullah SAW, pecinta sejati Rasulullah SAW, Rasulullah SAW kepada beliau telah diturunkan sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Menjadi kewajipan kita semua untuk menanamkan dan menghidupkan kecintaan di dalam diri kita terhadap Al-Quran. Banyak-banyaklah kita menilawatkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka insya-Allah kita akan banyak mendapat kebaikan-kebaikan daripada Al-Quran yang akan dapat membimbing kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Aidallahu Ta'ala bin Nasir Aziz menasihatkan kepada kita semua bahawa mengenai kepentingan Al-Quran,
kedudukan dan martabatnya, betapa penting mengamalkan pelajarannya dan bagaimana mengamalkannya, kepada siapa ia menjadi perantara kehidupan, apakah pengaruhnya dalam kehidupan. Ringkasnya, begitu banyak perkara telah dijelaskan Allah kepada kita di dalam Al-Quran, supaya bukan saja kita meningkatkan ilmu dan kerohanian dengan mengamalkan pelajaran kitab syariat yang agung ini, malah kita juga meraih kejayaan di dunia ini. Maka oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana saya katakan tadi, tanamkan kecintaan kita, hidupkan kecintaan kita ini terhadap Al-Quran. Banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran, dan bukan diri kita saja, malah kita nasihatkan kepada anak keturunan kita supaya mereka juga mengamalkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini di dalam kehidupan kita, yang mana dengan membaca Al-Quran ini, seperti mana saya katakan tadi, kita akan terselamat daripada kesesatan. Dengan cahaya pelajaran suci Al-Quran ini, kita akan dapat menyelamatkan diri kita daripada kehancuran, daripada kemusnahan. Bukan saja diri kita, malah anak keturunan kita dan keluarga kita di sekeliling ataupun masyarakat di sekeliling kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk beramal sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Cintailah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu merupakan penyembuh dan jalan penyelesaian bagi segala masalah-masalah yang kita hadapi, baik rohani maupun jasmani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala nabiyyina, salli ala Muhammadin, salli ala nabiyyina, salli Salli